Baik. InsyaAllah kita buka majlis kuliah kita malam ni dengan sama-sama membaca Alkitab ila hadrat Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabi nizam insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna sadaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. Ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya, demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta berpesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu fa man ya'ba ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Maksudnya, setiap daripada umatku akan masuk dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang enggan? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, barang siapa yang taat padaku maka dia masuk syurga. Barang siapa yang melakukan maksiat kepadaku, tidak taat padaku, maka mereka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. Alhamdulillah. Yang dihormati Tuan Imam kita, lupa juga Tuan Bilal, suruhnya jawatan kuasa surau Asy-Syakirin ya. Seluruhnya tuan-puan yang hadir pada malam ini, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah sekali lagi kita dapat bersama malam ini untuk kita sambung kuliah kita setelah tertangguhlah sebabkan oleh PKP ni. Ni kuliah yang pertama lah. Harap-harap lepas ni tak ada lagi PKP kan. Kata nak PKP semula ni. Tak tahulah nak cakap macam mana kan. Baru nak mula kuliah kan, dan kata nak PKP balik. Tapi tempat-tempat lain alhamdulillah lah, daripada awal bulan Julai tu saya dah mula dah kuliah. Tempat-tempat lain ada yang dah 2 kali, satu tempat ada 2 kali dah. Kat sini baru sekali lah kita kuliah. Dan kata pun
Kuliah kita akan sebulan sekali je. Baik, insya-Allah. Jadi malam ini kita sambung hadis yang hari itu, hadis berkenaan kelebihan Arafah itu tak selesai lagi. Hadis di muka surat 65. Betul tak? Ada hadis di muka surat 61, 62, 63. 61, 62, 63. Baik. Kita lihat dia punya, kalau nak ulang balik hadis ni panjang. Tapi kita dah pada muka surat 63. Kemudian orang Sakif itu bangun. Orang Sakif itu bangun. Jadi ada dua orang lelaki lah. Saya nak sebut berkenaan dengan kelebihan hari Arafah. Kelebihan hari Arafah. Jadi tuan-tuan, dalam hadis ini ada dua orang lelaki datang berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki Ansar. Seorang lelaki Ansar, seorang lelaki Saqaf ataupun Saqif. Jadi yang datang dulu kepada Nabi itu lelaki Ansar. Lelaki Ansar datang dululah. Lelaki Saqif. Lelaki Saqif datang dulu, kemudian datang lelaki Ansar. Jadi kalau ikutkan yang bertanya dahulu lelaki Saqif itu. Tetapi lelaki Saqif itu mendahulukan lelaki Ansar itu bertanya beberapa soalan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi lelaki Ansar itu bertanya, antara soalannya ialah berkenaan dengan tentang solat. Kami datang untuk bertanya tentang rukuk, sujud, solat dan puasa. Kemudian apa jawapan baginda? Baginda berkata, kamu datang untuk bertanya tentang rukuk, sujud, solat dan puasa. Lalu lelaki itu menjawab, tidak salah lagi. Demi Tuhan yang memutuskanmu dengan kebenaran, Tuhan tidak pernah tersilap dalam perkara yang berada dalam diri saya. Kemudian baginda pun menyebutkan bahawa apabila kamu rukuk, letakkanlah kedua tapak tanganmu di atas kedua-dua lutut. Kemudian renggangkanlah di antara jari-jarimu. Selepas itu berdirilah sehingga setiap anggota berada pada tempatnya. Kemudian kamu sujud. Dan tetaplah dahimu dan janganlah kamu sujud dengan cepat seperti patukan burung. Jadi kalau solat pada permulaan siang dan juga pada akhirnya. Dia berkata, wahai Nabi Allah, jika saya mendirikan solat antara keduanya, bagaimana? Lalu baginda Rasulullah SAW menjawab, maka kamu ialah orang yang mendirikan solat. Kemudian berpuasalah pada setiap bulan pada 13, 14 dan 15 hari bulan mengikut perkiraan hijrah. Itu soalan yang ditanya oleh lelaki Ansar itu kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian orang Saqif itu bangun. Itu lelaki Saqif bertanya tu. Lelaki Saqif lah tanya. Kemudian baru lelaki Ansar pula. Kemudian baginda menghadap ke arah lelaki Ansar. Jumpa tak tuan? Muka surat 63. Okey. Kemudian lelaki Saqif terbangun setelah dia tanya beberapa soalan dengan Nabi SAW. Kemudian lelaki Saqif terbangun. Kemudian baginda menghadap kepada lelaki Ansar pula. Apa kata baginda SAW kepada lelaki Ansar? Faqala dia berkata, in syi'ta akhbartuka amma ji'ta tas'alu wa in syi'ta sa'altani fa ukhbiraka. Nabi SAW bersabda, jika kamu kendaki saya akan menjawab apa yang kamu datang untuk bertanya, dan jika kamu kendaki juga kamu boleh bertanya kepada saya dan saya akan memberikan jawapannya. Ini nak cerita kepada kita bahawa, nak menggambar kepada kita bahawa Nabi dah tahu dah apa soalan-soalan yang akan ditanyakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu daripada kelebihan yang ada pada baginda Rasulullah. Nabi tahu orang-orang yang nak berjumpa dengan dia itu, dia dah tahu dah apa soalan yang akan diajukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kata, jika kamu kendaki saya akan menjawab apa yang kamu datang untuk bertanya, dan jika kamu kendaki juga, dia kata,
kamu boleh bertanya kepada saya dan saya akan menjawab. Maknanya Nabi bagi pilihan kepada lelaki Ansar itu. Sama ada Nabi menceritakan sendiri apa yang dia nak tanya, ataupun dia sendiri bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tutup kipas lah. Terbang-terbang dia punya muka surat ni. Ya, ini lah, tepi-tepi ni. Kipas tepi. Okey. Kadang ini apa pertama dia terbang. Tutup. Tutup. Tutup tak apa. Dia muka surat ni terbang. Susah nak kawal. InsyaAllah. Kemudian dia berkata lagi, tidak wahai Nabi Allah, kabarkan kepadaku tentang perkara yang menyebabkan saya datang untuk bertanya kepada Tuhan. Itu jawapan lelaki tadi. Jadi Nabi memberi pilihan kepada lelaki Ansar itu, sama ada Nabi menceritakan apa yang dia akan tanya, ataupun dia menceritakan sendiri pada Nabi apakah yang dia nak tanya pada baginda Rasulullah. Apakah pilihan jawapan daripada lelaki itu? Faqala la. Maka dia menjawab tidak. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, akhbirni amma jitu as'alu. Habar kepadaku daripada apa-apa yang aku datang untuk bertanya kepada engkau ya Rasulullah. Jadi maknanya dia tak nak bertanya dengan Nabi. Tapi Nabi, dia minta pada Nabi, Nabi menceritakan apa yang dia nak tanya. Masya-Allah. Dia tak nak bertanya pada Nabi, tapi dia minta Nabi menceritakan apa yang dia nak tanya kepada Nabi. Masya-Allah kan. Itu jawapan yang dipilih lah. Jadi disebabkan tadi Nabi beritahu bahawa Nabi tahu apa pertanyaan yang akan diajukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya qala berkata Rasulullah sallam, "Jita tas'aluni anil haji." Engkau datang nak bertanya kepadaku tentang haji. Betul tak engkau datang kepadaku ni nak tanya tentang haji? Ma lahu hina yakhruju min baitihi. Apakah ganjarannya ketika dia keluar daripada rumahnya? Kemudian wa ma lahu hina yaqumu bi Arafah. Kemudian apa lagi ganjarannya kalau seandainya dia pergi ke Arafah, menunaikan haji di Arafah. Kemudian apa lagi? Apakah ganjarannya kalau seandainya dia melontar? Wa malahu hina yarmihi jimar. Apa pula kalau balasannya kalau dia pergi melontar? Wa malahu hina yahliku ra'sahu. Dan apa lagi pula ganjarannya kalau seandainya dia bercukur ataupun bertahallulah ketika mengerjakan haji. Wa ma lahu hina yaqdi akhira tawafi bil bait. Kemudian apa lagi kalau balasannya dapat kalau seandainya dia menghabiskan tawafnya berakhir di Baitullah. Itu orang kata sebenarnya itulah soalan-soalan yang sebenarnya dia nak tanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi dah ceritakan itulah soalan-soalan yang tanya pada baginda Rasulullah. Masya-Allah. Baik, faqala, kemudian dia berkata, ya Nabi Allah, wallazi ba'asaka bil haqqi ma akhta'ta mimma kana fi nafsi syai'an. Kemudian bila Nabi ceritakan soalan-soalan dia nak aju pada Nabi ni, maka lelaki tu kata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wallazi ba'asaka bil haqq, demi engkau ya Allah, demi engkau ya Rasulullah yang telah dibangkitkan kau tu dengan membawa kebenaran, ma akhta'ta mimma kana fi nafsi syai'an. Tiadalah tersalah terhadap apa-apa yang kamu nak tanya, kamu ceritakan tu ya Rasulullah, tak ada salah pun. Itulah sebenarnya yang aku nak tanya padamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala, kemudian berkata ia, fa inna lahu hina yakhruju min baitihi anna rahilatahu la takhtu khutwatan illa kutiba lahu biha hasanatan au khuttat anhu biha khati'ah fa iza waqafa bil arafah fa inna Allah ta'ala yanzilu minas sama'id dunya fa yaqulu unzuru ila ibadi syu'san gubran ishhadu anni qad ghafartu lahum dzunubahum wa in kana adada kitra sama
waramhi alijin. Waramhi alijin. Jadi Nabi pun ceritakanlah apakah ganjaran yang dia akan dapat bila dia menunaikan haji. Maka Rasulullah berkata, fa inna lahu hina yahju, maka sesungguhnya baginya ketika dia keluar daripada rumahnya anrahilatahu, dalam keadaan dia rehlah tadi. Rehlah maknanya pergi musafir menunaikan haji. La takhtu khutwatan, tiada melangkah dia akan sebagai satu langkah, illa kutiba lahu biha hasanah, kecuali tuliskan baginya kebajikan. Kecuali tuliskan baginya kebajikan. Mana setiap kali dia melangkah menunaikan pergi haji itu, sama ada menaiki kenderaan, naik unta ke dan sebagainya, berjalan kaki dan sebagainya, setiap langkah-langkah itu maka kan dituliskan baginya hasanah, kebajikan, disunnikan baginya kebajikan. Au khuttat anhu biha khati'ah, ataupun dihapuskan untuknya dengannya alangkah tadi akan satu kejahatan ataupun kejahatan lah. Setiap langkah itu dia mendapat kebajikan, setiap langkah itu akan menghapuskan segala kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan sebelum ini. Masya Allah. Itu kalau seandainya dia dalam bergerak perjalanan pergi menunaikan haji. Seterusnya, wa iza waqafa bil Arafah. Kemudian apabila dia wukuf di Arafah, bagaimana pula? Nanti kalau sampai di Mekah, dia akan wukuf di Arafah. Bilakah masa wukuf? Wukuf bermula mulai daripada gelincir matahari pada 9 Zulhijjah dan disudahi sebelum daripada terbit fajar pada 10 Zulhijjah. Sebelum terbit fajar 10 Zulhijjah, maka kira habislah tempoh untuk wukuf di Arafah. Jadi bagaimana kalau dia wukuf di Arafah? Fa iza waqafa bi Arafah. Bagaimana kalau dia wukuf di Arafah? Fa inna Allah Ta'ala yanzilu minas sama'i dunya, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan turun daripada langit dunia. Fa yaqulu, maka berkatalah Allah Ta'ala, unzuru ila ibadi syu'san gubran. Lihatlah oleh kamu kepada hamba-hambaku yang dalam keadaan berdebu, dalam keadaan kusut dan juga berdebu. Dia kata, lihatlah kepada hambaku tadi yang dalam perjalanan tadi, kemudian wukuf di Arafah dalam keadaan berdebu. Masa tu tak ada pokok-pokok kan. Sekarang ni dah banyak ada pokok-pokok kan, tak ada debu lah. Kalau berdebu pun, kalau saat ni berlaku ribu pasir dan sebagainya, baru berdebu lah. Kalau dulu pokok-pokok tak ada, sekarang ni dah subur kan di kawasan Arafah itu. Pokok-pokok dah banyak, dah senang. Jadi dah keadaan dah gedup. Tapi Nabi sebut ni masa tersebut, unzuru ila ibadi syu'san gubran. Lihatlah kepada hambaku yang kusut masai dan keadaan berdebu, ketika dia wukuf di Arafah tadi. Ishhadu anni qad ghafartu lahum dzunubahum. Naik saksi oleh kamu, sesungguhnya aku telah mengampunkan bagi mereka itu akan segala dosa-dosa mereka. Wa in kana adada kitris sama', sekalipun ada ia sebilang-bilangan hujan di langit. Sebilang-bilangan hujan di langit, ataupun waramli alijin, ataupun sumpama pasir-pasir di kawasan yang berpasir. Pasir-pasir di kawasan yang berpasir. Ini nak menyatakan pada kita tentang kelebihan tadilah. Kelebihan dan ganjaran yang disediakan Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang mengerjakan wukuf di Arafah. Dan kita pun sekarang ni dah dekat musim haji, tapi masalahnya itulah masalah Covid ni kan. Jadi terbantutlah niat masing-masing untuk pergi ke sana lah. Tapi yang penting ada niat dah, niat nak pergi, insya-Allah. Bagi sesiapa yang ada niat nak pergi tu, insya-Allah Allah Taala akan ampunkan segala dosa-dosanya. Nak buat macam mana memang tak boleh nak pergi. Maklumlah bila pergi Arab, pergi di Mekah ni tahulah pergi-pergi pergi-pergi duduk dalam kemah pun pergi-pergi berasak-rasak macam tu. Memang Covid memang sukalah tu. Sukalah pun nak orang kata merebak benda tu. Lagipun kalau nak ikut, kalau nak pergi sana pun mesti karantin dulu. Sampai sana kena karantin dulu, paling tidak pun 14 hari. Habis bila nak mengerjakan haji? Itu sebabnya ditangguhkan pada tahun ni lah. Baik, seterusnya kita lihat semula pada tadi tuan-tuan. Kemudian bagaimana pula kalau dia melontar jamrah? Jamrah ada 3 kan?
Jamratul Aqabah, Jamratul Usta, Jamratul Ula. Jamratul Ula, Jamratul Aqabah, Jamratul Usta. Jadi setiap tempat tu kena baling sebanyak 7 biji batu. 7 biji batulah. Baling itu itulah pada 10 Zulhijjah. Kan? Baling untuk 7 kali pada Jamratul Aqabah tu. Lepas tu pada setiap hari tasyrik 11, 12 dan 13 kena baling 7 7 7. Mana ada 7 mana satu tempat tu 7. 7 kali 3 7 jadi 7 kali 9 lah. Campur dengan yang 10 Zulhijjah tu mana 7 kali 10 lah. Mana 70 lah. 70 biji batu lah yang kena dibaling lah. Simbolik untuk melantar syaitan lah. Macam tu. Jangan baling kasut sudahlah. Tengoklah orang pergi haji tu kan macam-macam benda dibalingnya. Orang suruh baling batu, dia baling kayu lah, dia baling apalah, kasut lah dan sebagainya. Masya Allah. Baik, wa iza ramya jimar, apabila dia melontar akan jamrah. La yadri ahadun ma lahu hatta yuwaffahu yaumul qiyamah. Kalau seandainya dia melontar jamrah, seorang pun tidak mengetahui ganjarannya sehingga ia disempurnakan pada hari kiamat. Kalau siapa yang melontar jamrah tadi tapi tak dapat diketahui apakah dia punya balasannya, banyak mana balasannya, la yadri ahadun ma lahu. Dia kata tidak diketahui oleh seorang pun. Kan apakah ganjaran disediakan kepada orang yang melontar tadi, hatta yuwaffahu yaumul qiyamah, sehingga dia diselesaikan akan balasannya pada hari kiamat. Masya-Allah. Wa iza halaqo ra'sahu, dan apabila dia mencukur pula. Bertahalul. Kalau dia mencukur pula macam mana? Mencukur kepalanya. Falahu bikulli sya'ratin saqatat min ra'sihi nur yaumul qiyamah. Maka baginya setiap daripada helai rambut, setiap helai rambut saqatat yang gugur min ra'sihi daripada kepalanya, itu nur, cahaya yaumul qiyamah. Cahara pada hari kiamat. Masya-Allah. Kan? Besarlah ganjaran pahala yang disediakan, kelebihan-kelebihan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iza qada akhiru tawafihi bil bait, dan apabila dia menyelesaikan daripada akhir tawafnya, mana tawaf wida, tawaf selamat tinggal. Apabila dia menyelesaikan akhir daripada tawafnya bil bait, di Baitullah, kharaja min zunubihi ka yaumi waladathu ummuhu, dan saya keluarlah daripada dosanya samalah seperti hari diperanakkan ia daripada ibunya. Sama seperti hari diperanakkan ia daripada ibunya. Masya Allah. Kalau lihat terjemahan tu, dia kata apabila dia selesai melakukan tawaf yang terakhir di Baitullah, dosa-dosanya akan keluar dalam keadaan hari ibunya melahirkan akan dia. Masya Allah. Inilah tuan-tuan, inilah soalan-soalan sebenarnya yang diajukan kepada baginda Rasulullah SAW. Tapi Nabi dah tahu dah apa soalan yang diajukan pada Nabi. So Nabi memberikan jawapan-jawapan direct lah kepada sahabat Ansar itu, supaya kan menimbulkan semangat dia untuk mengerjakan haji ke Baitullah. Dan hukum menunaikan haji ini ialah wajib sekali seumur hidup. Wajib sekali seumur hidup, tapi dengan syarat, maknanya adalah kemudahan-kemudahan untuk pergi ke sana, dari segi yang kata perbelanjaan ada, keselamatan pun okey, ada kenderaan untuk pergi ke sana kan. Kemudian adalah anak-anak yang tinggalkan, ahli keluarga yang tinggalkan, mestilah disediakan juga bekalan. Nafkah kepada mereka naklah juga disediakanlah. Baik, insya-Allah. Baik, kita lihat dia punya belakang itu, apakah dia punya mulahazah dia ataupun ulasan ataupun mungkin dilalah petunjuk-petunjuk yang boleh kita dapat pada di sini. Yang pertama, keutamaan mendahulukan hajat orang luar yang datang kepada satu kawasan. Jadi kita digalakkan mendahulukan orang yang luar, orang jauh lah. Kita orang dekat, orang pangkal je, kan biasa macam tu. Kalau ada majlis makan-makan kan, kadang orang luar datang ke tempat kita, kita jamulah orang luar dulu. Kita orang pangkal ni, kita kemudian lah. Kalau ada lebih kan adalah, kalau tak ada kan masaklah lagi. Masak lagi kan, mana kita dahulu kalau luar. Jadi begitu juga. Jadi ada dua orang lelaki tadi. Pertama lelaki Saqif, yang kedua lelaki Ansar. Datang pada Nabi bertanyakan beberapa soalan. Yang
pertama datang itu berjumpa Nabi ialah orang lelaki Ansar. Kemudian lelaki Sakif datang. Kalau ikut turn tu, yang bertanya soalan dulu ialah lelaki Ansar itu. Tetapi lelaki Ansar itu mendahulukan orang Sakif itu. Kerana apa? Kerana memuliakan orang yang datang daripada luar. Untuk bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Itu juga tuan-tuan dalam keadaan kita. Kalau kita didatangi oleh tetamu daripada luar dan sebagainya, kita dahulukan mereka. Layan mereka. Bagi mereka makan dan sebagainya, insyaAllah. Yang kedua, mempraktikkan sikap Rasulullah SAW yang sabar dalam melayani tetamu yang datang kepadanya. Nampak? Ini sikap baginda Rasulullah. Sabar dalam melayani tetamu yang datang. Kerana tetamu yang datang kadang-kadang berbagai kerenah. Mungkin kadang-kadang ialah kita kadang ada anak, ada isteri kan. Kadang ahli keluarga daripada pihak isteri datang ke rumah kita. Kadang kata anak-anak kita bawa kawan-kawan dia datang balik rumah kita kan. So kita kena bagilah layanan sebaik mungkin kepada tetamu yang datang. Dan kita juga dalam sikap sabar dalam melayani tetamu pula. Dan orang yang menjadi tamu pula janganlah pula. Janganlah belagak pula. Dah anggap macam rumah dia pula. Betul tak? Macam cerita Pilambi itulah. Yang minta kerja tu. Yang minta kerja. Kau ada surat? Tak? Surat tak ada cik. Ni yang ada. Kau ada surat? Lepas tu sepatutnya tuan rumah yang tanya. Lala dia pula yang tanya pula pada tuan rumah tu. Kau nampak rumput keluar tu yang panjang tu. Sekarang juga pakai. Sebelum pergi ambil tu kau ada surat. Dia minta pula kau ada surat. Surat tak ada cik. Penumbuk dalam cik kan. Nampak tak? Dia pula sila panggung pula dengan. Baik, seterusnya yang ketiga, anjuran melaksanakan ibadah dengan sempurna mengikut tata cara dan sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ikut ada step-step je lah. Dia ada step-stepnya kan, mulai daripada rukun haji, wajib haji dan sebagainya. Ikutlah cara-cara yang telah pun diajar oleh baginda Rasulullah. Dan biasanya orang pergi haji ni ada khusus kan. Orang pergi haji ada khusus kan. Ikutlah khusus-khusus yang telah pun diajar kepada orang yang pergi haji tu. Gitu ya, kalau orang nak pergi umrah pun kena khusus dulu kan, belajarlah sikit-sikit. Jangan pergi sana tu kosong kan, tak tahu apa. Kemudian yang keempat, orang yang menaikkan haji kepada Allah ialah tetamu istimewa Allah, duyufur rahman istilah kita kan. Duyufur rahman mana tetamu istimewa Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala menjanjikan pelbagai ganjaran yang besar kepada mereka yang datang menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Bila menjadi tetamu itulah adab tetamu lah. Kita pergi tempat orang, mana-mana pun kalau kita pergi tempat orang pun kita jagalah adab kita. Jangan kita berlagak pula, jangan kita act pula. Suka hati je kita nak masuk rumah orang kan. Pergi ke dapur lah, pergi ke bilik lah, pergi ke tu dan sebagainya. Sedang kita tetamu. Itu juga kalau kita menjadi tetamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bila jadi tetamu itu Allah Taala akan menerimalah ibadah haji haji mabrur istilah kita kan. Haji mabrur diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya tuan-tuan kita lihat kelima Arafah. Riwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumin aksara min ayyu'tikallahu fihi 'abdan minan nar min yaumil arafah wa innahu layadnu summa yubahi bihimul malaikata fayaqulu ma arada haula'i. Hadis pertama dalam kelima Arafah di muka surat 65 ni pula dinyatakan bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, ma min yaumin, tiada daripada hari, aksara yang terlebih banyak, min ayya'tikallah, daripada bahawa Allah Ta'ala memerdekakan padanya, abadan hamba, minanna, daripada api neraka, min yaumil arafah, daripada hari Arafah. Ni nak cerita pada kita bahawa ramainya orang-orang yang dimerdekakan daripada api neraka pada hari Arafah. Terutama sekali yang orang yang mengerjakan haji ke Baitullah
kan, yang mengerjakan haji ukur di Arafah kan. Lepas tu pula lepas ukur Arafah nanti mereka akan lepas tu mabit di Muzdalifah ya. Lepas tu mereka akan bermalam di Mina. Lepas tu mereka akan melontar jamrah tadi kan. Lepas tu nanti akan bertahalul kan, tahalul awal, tahalul sani dan sebagainya. Lepas tu akan kembali ke Mekah semula lah. Lepas tu habislah mengerjakan segala rukun-rukun haji. Tapi adalah syarat-syarat mengerjakan haji ni. Dia ada pantang larang ketika mengerjakan haji. Larangan-larangan ketika mengerjakan haji. Kalau dilanggar larangan-larangan itu, sudah tentu akan dikenakan denda ataupun dam. Denda ataupun dam. Itu sebabnya bila nak pergi haji ni kena kursus dulu. Kena kursus dulu. Kalau tak kursus kan tak faham. Orang cakap A, kau kata B. Orang kata B, kau kata C pula. Ni yang susah kan. Itu yang kadang-kadang sesat. Tak tahu ke mana pergi. Apa yang cari tak jumpa-jumpa. Sebab dia pula rasa dia lebih hebat daripada mutawif. Dia ajar pula mutawif tu. Patutnya mutawif ajar dia. Masya-Allah tuan-tuan. Baik, seterusnya wa innahu la yadnu. Sesungguhnya dianya Allah Taala tadi turun dekat. Summa yubahi bihimul malaikah. Kemudian berbangga di hadapan para malaikat dengan mereka. Lalu Allah Taala berfirman, fayaqulu ma aradaha ulai, apakah yang mereka kehendaki? Apakah yang mereka kehendaki? Ini nak menyatakan kepada kita tentang kelebihan Arafah, di mana Allah Taala memerdekakan sebilangan daripada hamba-Nya daripada azab api neraka. Baik, seterusnya tentang diriwayatkan daripada Jabir, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin afdalu inallah min ayyami ashri Zulhijjah. Faqala rajulun ya Rasulullah, kunna afdalu ammi iddatuhunna jihadan fi sabilillah. Qala hunna afdalu min iddatihinna jihadan fi sabilillah. Wa ma min yaumin afdalu inallah min yaumi Arafah. Yanzilullahu ila samai dunya fayubahi bi ahli al-ardi ahli as-sama. Fayaqulu unzuru ila ibadi syu'san gubran dahina ja'u min kulli fajjin amiq yarjuna rahmati walam yarau azabi falam yura yaumun aksaru itqan minan nar min yaumil Arafah. Baik, hadis seterusnya hadis diterima daripada Jabir, di mana beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu telah bersabda, ma min ayyamin afdalu, tiada daripada mana-mana hari yang terlebih afdal, terlebih baik daripada sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari 10 Zulhijjah. Daripada hari-hari 10 Zulhijjah. Okey. Jadi nak kita kelebihan hari Arafah ataupun hari 10 Zulhijjah. Baik. Qala berkata ya, faqala rajulun, kemudian berkatalah seorang lelaki, ya Rasulullah, hunna afdalu am iddatuhunna jihadan fi sabilillah. Kemudian ada seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, ia lebih utama atau dia termasuk dalam jihad pada jalan Allah? Dia tanya, adakah hari Arafah ni ialah hari yang utama, yang lebih utama, ataupun dia termasuk dalam jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala? Jadi apa jawapan Rasulullah SAW? Qala hunna afdalu min iddatihinna jihadan fi sabilillah. Sesungguhnya 10 Zulhijjah itu kan, ia adalah lebih utama daripada mengiranya sebagai jihad pada jalan Allah. Tidak ada suatu hari yang lebih utama di sisi Allah Ta'ala daripada hari Arafah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun, yanzilullahu ila samai dunya wa yubahi bil ahlil ardi ahlis sama. Kemudian Allah Ta'ala pun turun daripada langit ke langit dunia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendekat, berbangga. Kemudian Allah Ta'ala berbangga dengan ahli bumi dan juga ahli langit. Berbanggalah ahli bumi dan juga ahli langit. Maksudnya
Ahli langit dan bumi berbanggalah maksudnya dengan orang-orang tadi yang mengerjakan ataupun wukuf di Arafah ataupun membesarkan di Arafah. Fayaqulu, kemudian berkata mereka itu, unzuru ila ibadi syu'san ghubran dahin. Kemudian berkatalah ia, lihatlah oleh kamu. Siapa yang berkata ini? Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, unzuru, tilitlah oleh kamu ila ibadi, kepada hamba-hambaku, syu'san ghubran, yang dalam keadaan dia kusut masai, kemudian dalam keadaan berdebu, kemudian dalam keadaan berpanas. Ni ciri-ciri orang yang berada di menggunakan haji kan. Antaranya ialah seperti kusut pakaian, lepas tu berdebu pula, lepas tu berpanas pula, kan. Lepas tu berasak-rasak lagi, tahu tak? Berasak-rasak lagi, kadang-kadang nak buang air pun susah, kadang duduk dalam kemah pun berasak. Kaki kita, kaki kepala orang, kaki kaki orang kepala kita. Kaki orang kepala kita, betul tak? Macam mana? Itulah keadaan sesak. Sempitlah masa tu. Pasal sesak nak kalau begitu. Tu tak benda yang tak boleh dielakkan. Kemudian nak tandas, nak buang air pun susah. Terpaksa beratur panjang. Lepas tu dalam tanah pun tak boleh lama-lama. Sebab orang lama kan orang luar pun dah bongi. Lama-lama tandas kan orang luar pun dah bongi, lambik bona kan. Sebab tandas tu terhad kerana jumlah manusia yang ramai lah. Di padang Arafah ramai, di kota di Muzdalifah pun ramai, di Mina pun ramai dan sebagainya. Baik, ja'u min kulli fajjin amik, yang mana datang mereka itu daripada setiap pelosok dunia. Setiap pelosok dunia mereka datang untuk mengerjakan haji. Yarjuna rahmatullah, yang mana mereka itu mengharapkan rahmat daripadaku, rahmat padaku. Walam yarau azabi, dan tiada mereka melihat akan azab aku. Falam yura yauman aksara itqan, dan tiada dilihat pada hari itu terlebih banyak daripada kemerdekaan daripada api neraka, iaitulah daripada hari Arafah. Iaitulah daripada hari Arafah tadilah. Jadi digalakkanlah kita siapa yang belum pergi tu digalakkanlah kan, menyimpanlah duit sikit-sikit kan. Kadang ialah masing-masing banyak komitmen banyak kan, hutang kereta, hutang rumah, hutang tu, hutang ni dan sebagainya. Dia yang paling mudah tuan-tuan, nak paling mudah lah kita sebelum duit gaji tu diambil, potong awal-awal. Kalau ada rapid ke tangan memang tak rapid lah tu. Siap potong awal-awal. Sebelum gaji dapat kita tu, siap potong kan untuk masuk tabung haji kan. Simpan untuk tabung haji. Tapi kalau tuan-tuan ada duit lebih, pergi lansam lah, bayar lansam lah. Pergi pula package pula apa tu swasta pula. Wah, kami lagi. Package swasta memanglah dia tekan lah kita. Kalau haji dalam 10,000, kalau tabung haji dalam 10,000 lebih, mungkin kalau swasta 24,000 paling tidak pun, 30,000 dan sebagainya, tak? Tapi baguslah kan dia punya layan ni macam tu. Baik, seterusnya tuan-tuan. Kita lihat terjemahan tadi. Katanya Rasulullah bersabda, tidak ada satu hari yang lebih utama daripada sisi Allah Ta'ala daripada 10 hari, mana pada awal Zulhijjah. Daripada 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah, kemudian pada 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah adalah hari Tarwiyah kan. Hari Tarwiyah kan, kita digalakkan berpuasa lah. Berpuasa, tapi pada hari raya 10 Zulhijjah kita tak boleh berpuasa lagi dah. Kita nak berpuasa daripada 1 Zulhijjah sampai pada 9 Zulhijjah. Kalau kita nak berpuasa. Pada 10 Zulhijjah tak boleh berpuasa lagi. Tak? Kenapa? Itu adalah hari raya. Hari raya tak boleh berpuasa lah. Baik, seterusnya beliau Jabir berkata, lalu seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, ia lebih utama atau ia termasuk dalam jihad di jalan Allah? Lalu baginda menjawab, ia adalah lebih utama daripada mengiranya sebagai jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu hari lebih utama di sisi Allah Ta'ala daripada hari Arafah. Allah Ta'ala turun ke langit dunia, lantas dia berbangga dengan penduduk bumi di hadapan penduduk langit. Dia berbangga di hadapan dengan penduduk bumi di hadapan penduduk langit. Lalu dia berfirman, lihatlah kepada hamba buku dalam keadaan kusut, berdebu, berpanas. Mereka datang daripada segenap tempat yang jauh, pelosok yang jauh. Mereka datang semata-mata mengharapkan rahmatku.
dan tidak ingin kepada azabku, tidak ada hari yang dilihat lebih banyak orang yang dibebaskan daripada neraka melainkan daripada hari Arafah. Jadi mana hari Arafah ni satu hari yang sangat mulia. Banyak hamba-hamba yang dimerdekakan oleh Allah Taala daripada azab neraka. Baik, apakah syarat-syarat sah wukuf? Pertama, telah berihram haji. Kemudian ahli ibadah. Orang yang tidak gila, mabuk, hilang akal, murtad sepanjang daripada wukuf. Dia tak mabuk lah. Dia tidak gila, tidak hilang akal waktu wukuf. Kemudian berada di bumi Arafah walau seketika dalam waktu wukuf. Waktu wukuf ialah mulai pada gelincir matahari pada 9 Zulhijjah sehingga sebelum terbit fajar pada 10 Zulhijjah. Bilakah waktu wukuf yang paling afdal? Berwukuf sebahagian daripada siang hari 9 Zulhijjah dan sebahagian daripada malam 10 Zulhijjah. Itu wukuf yang afdal. Mana kita ambil sebahagian daripada siang 9 Zulhijjah tu, kemudian kita ambil sebahagian lagi daripada malam pada 10 Zulhijjah. Baik. Apakah amalan-amalan boleh kita lakukan ketika wukuf? Contohnya bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah, labbaik la syarika lak labbaik kan. Kita bertalbiyah lah. Kemudian banyakkan istighfar dan juga bertaubat pada Allah. Banyakkan berzikir dan juga berdoa kepada Allah. Solat berjamaah. Selawat kepada baginda Rasulullah. Kemudian mendengar khutbah Arafah. Kemudian membaca Quran. Mendengar khutbah Arafah pada 10 Zulhijjah tu kita dengar khutbah Arafah lah. Ada satu masjid, nama tu Masjid Numirah. Apa nama tuan-tuan? Masjid Numirah. Masjid Numirah tu masjid yang berada betul-betul sepadan garisan antara Arafah dengan yang di luar Arafah. Mana bahagian belakang masjid itu berada dalam Arafah, bahagian depannya luar Arafah. Jadi kalau nak wukuf, mestilah wukuf di bahagian belakang masjid. Wukuf di belakang masjid. Kerana Nabi pernah menyatakan kalau nak wukuf, mestilah wukuf di belakang. Kalau depan itu, depan tu bahagian Wadi Uranah. Nama tempatnya Wadi Uranah di bahagian depan. Kalau wukuf bahagian depan tak sah wukuf. Tidak diiktibar, tidak iktiraf. Kalau nak wukuf mestilah di bahagian tengah ke belakang lah. Belakang lah, barulah sah kita punya wukuf itu. Kemudian apa lagi perkara-perkara yang khurafat? Okey, di sini disebutkan ada perkara-perkara khurafat yang biasa kadang-kadang manusia lakukan ketika di Arafah. Contohnya perkara-perkara khurafat yang mereka buat antaranya membawa kismis semasa tawaf atau menjemur nasi di Arafah. Masya-Allah. Menjemur nasi di Arafah. Ni dalam kitab ni lah. Kitab apa ni, nota khusus haji ni. Yang antara perkara khurafat yang orang kadang buat antaranya ialah membawa kismis semasa tawaf atau menjemur nasi di Arafah. Cara dan tujuannya apabila balik, rendam nasi kering dengan air zam-zam dan dimakan nasi yang direndam dengan air zam-zam sekali, diberi kepada sesiapa sahaja. Tujuannya sebagai penerang hati, masya-Allah. Tujuannya lah sebagai penerang hati. Mana dia bila balik tu, dia bawa waktu Arafah tu dia bawa lah. Nanti bila balik direndam dengan nasi kering dengan air zam-zam dan dimakan nasi yang direndam dengan air zam-zam sekali, diberi pada siapa saja sebagai penerang hati. Okey, apa lagi khurafat yang lain? Yang kedua, tanam 7 biji batu di bumi Arafah. Menanam 7 biji batu di Arafah. Tujuannya untuk apa? Untuk menutup pintu neraka. Tutup pintu neraka kan, bersaksi dengan batu di hari kiamat. Mana dia percaya pada batu lah. Percaya pada batu tu. Okey, yang ketiga, mengerat tali di padang Arafah secara mencuri. Ni pun khurafat ni. Ngerat lah, potong lah. Mengetam, memotong tali di Arafah, di padang Arafah secara mencuri. Apakah tujuannya? Untuk mengelakkan anak kecil daripada menangis, dan juga tujuan untuk melariskan jualan dan membanyakkan tangkapan ikan. Masya-Allah. Membanyakkan tangkapan ikan. Jadi Ustaz Zamri jangan buat dia. Okey. Mengerat tali di padang Arafah secara mencuri. Yang keempat, mengambil pasir padang Arafah.
Mengambil pasir padang Arafah, apakah tujuannya? Untuk dipijak-pijakkan di tapak kaki kanak-kanak yang mula mahu berjalan, agar dapat jejak kaki ke Arafah, agar menjadi orang terkenal, agar dapat menghindarkan daripada segala penyakit, dan supaya untuk melahirkan gagah berani. Gagah beranilah. Ini yang terdapat dalam kitab Khusus Haji ni, nota Khusus Haji Bersiri ni. Perkara-perkara khurafat yang ada manusia lakukanlah ketika berada di Arafah tu. Manusia ni kadang-kadang macam-macam, tuan-tuan. Macam-macam, benda-benda pelik lah. Dia buat, ada yang tangkap jin lah, buat balik dan sebagainya. Jin mana ni? Jin Arafah kan. Jin Arafah. Jin Mekah punya buat balik. Ni jin baik, tuan-tuan. Macam tu. Baik. Jadi apakah dia punya mulahazah, ulasan ataupun dilalah yang boleh kita dapat daripada hadis kursi ini? Pertama, hari Arafah ialah hari terbaik dalam Islam. Adapun hadis berkenaan hari Jumaat yang menyebutkan sebagai hari terbaik, ia dinisbahkan kepada hari-hari dalam seminggu. Mana hadis berkenaan kelebihan Jumaat pun tak dinafikanlah. Boleh juga digunakan pakai sebagai hari-hari yang ada kelebihan, yang utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam nisbah dalam seminggu. Seminggu tu mana hari terbaik, itulah hari Jumaat. Tapi kalau Arafah ni hari mana kira macam setahun. Setahun tu hari yang terbaik itulah hari Arafah. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala membebaskan penghuni neraka daripadanya melalui pengampunan ke atas mereka pada hari Arafah. Pada hari Arafah. Jadi di sanalah manusia akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diampunkan dosa kan, lepas tu buat sunat sembahyang taubat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, orang yang mengerjakan haji dibanggakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan penduduk langit. Mana para malaikat. Jadi para malaikat sebenarnya banggalah melihat kelebihan-kelebihan yang Allah Taala bagi kepada orang-orang yang terdiri pada umat baginda Rasulullah SAW ketika menunaikan haji di Arafah. Masya Allah. Okey, habislah tuan-tuan. Habislah kita punya perbincangan ini. Sambungan daripada hadis yang tadi. Kemudian kita masuk 2 hadis lagi berkenaan Arafah. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi doa Nabi pada hari Arafah. Kemudian balasan orang yang mampu, berkemampuan namun tak mengunjungi Baitullah. Apakah balasannya? Wallahu a'lam bishawab. Sekadar tu perbincangan kita, pertemuan kita yang pertama. InsyaAllah masa lagi kita jumpa lagi. Ada pertanyaan tak? Ada soalan? Tak ada? Tak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsirah wa siyanatan alim. Wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala alifin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antahal fatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tekan. Finish. Finish.